Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, saya terima satu video menjawab kekeliruan dan nama saya disebut, iaitulah isu ziarah kubur pada pagi hari raya, di mana saya tengok pengeluar video ini telah meletakkan suatu tajuk mengelirukan. Tapi bila saya tengok, dia ambil video-video 2-3 orang ustaz dan juga video saya yang menjelaskan tentang adab-adab peraturan berhari raya. Salah satu perkara yang saya nasihatkan iaitulah isu ziarah kubur pada pagi hari raya. Para jemaah sekalian, asal masalah ziarah kubur adalah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, bahawa Nabi kita bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi kata, dulu aku larang kamu daripada ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang pergilah ziarah, karena zaman sudah berubah dan suasana keimanan sudah mantap. Maka Nabi kata, sekarang pergi ziarah kubur. Matlamat ziarah kubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah, karena dia akan mengingatkan kamu kepada akhirat, mengingatkan kamu kepada kematian. Itu matlamat ataupun objektif ziarah kubur, untuk mengingatkan kita kepada kematian. Dan tidak ada siapa yang mengatakan ziarah kubur ini tak baik. Ziarah kubur ini dilarang, tak ada siapa larang. Semuanya mengatakan ziarah kubur itu sunnah. Cuma yang jadi pokok persoalan, yang menjadi kebimbangan kita, apabila ziarah kubur itu menjadi satu fenomena masyarakat, iaitulah apabila hari raya mesti ziarah kubur. Jadi kita bimbang. Nasihat kitanya supaya masyarakat ini faham bahawa ziarah kubur itu bukan satu sunnah yang dianjurkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada selepas solat raya kena pergi ziarah kubur. Itu tidak. Tetapi dalam video ini mengatakan Nabi kita tidak larang. Memang Nabi tak ada larangan, cuma tidak menjadi suatu adab kemestian. Yang saya bimbangnya, apabila ziarah kubur itu dijadikan satu budaya, maka anak-anak kita yang membesar sekarang ni, yang ikut mak ayah dia pergi kubur, nanti dia tua-tua esok dia ingat ziarah kubur ni mesti satu kemestian. Siapa tak pergi dia bersalah ataupun dia berdosa. Itu yang kita nak beri kefahaman kepada masyarakat, bukan mengelirukan. Saya pun tak tahu siapa keliru dalam masalah ini, siapa keliru yang sebenarnya. Mungkin pembuat video ni keliru sebab dia potong ayat, dia tak dengar semua, ataupun dia dengar dalam perasaan, bukan nak mengaji tapi nak menjatuhkan orang, maka dibuatnya video dan tajuk-tajuk sekononnya saya ini mengelirukan. Jadi saya kata, saya bukan mengelirukan, tetapi saya memberi jawapan dan juga penjelasan kepada masyarakat, dan juga taujih ataupun bimbingan kepada masyarakat supaya mereka faham. Jadi orang kata, oleh kerana hari ni hari raya, kita balik ramai-ramai adik-beradik duduk di rumah ingat kaya, jadi kita pergi kubur. Jadi adakah matlamat itu tercapai? Matlamat kita pergi kubur nak ingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada akhirat. Tapi kalau pergi kubur beramai-ramai, yang perempuan pula berpakaian yang tidak patuh syariat, duduk di atas kubur tidak mengikut adab-adab dan peraturan, apakah dia mencapai matlamat tuzakkirukumul akhirah? Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat? Jawabnya tidak mencapai matlamat. Cuma kita kena bezakan, kita tidak melarang, dan saya tidak mengatakan ini satu perkara yang dilarang, yang cuma kita nak beri taujih supaya orang faham. Jadi kena jangan bejal, tolonglah jangan buat benda-benda yang tidak baik. Bila buat video lagu ni kemudian disebarkan dengan tajuk Dr. Abdul Basit mengelirukan orang, maka saya mengatakan ini satu perbuatan dosa. Sebab kalau orang dengar semua video yang saya huraikan, tak ada pula mengelirukan. Tetapi apabila tuan potong video, kemudian pensyarah tuan yang tuan pilih pula orang hebat, bawa mari cerita-cerita menghuraikan cerita yang tidak ada kena-mengena dengan tajuk yang saya huraikan, maka kita mengatakan, kalaulah penghurai itu faham maksud pemotong video itu, maka kita mengatakan dua-duanya bersekongkol, mengelirukan masyarakat ataupun terkeliru daripada apa yang dikelirukan, apa yang mereka kata keliru. Jadi para jemaah sekalian, bila dapat video seperti ini dan nama-nama orang yang disebut seperti ini,
bagi sahabat-sahabat yang kenal saya, sama ada imam, ustaz dan siapa saja, boleh telefon balik pada saya. Ya akhi, betul kan anda cakap macam ni? Saya akan jelaskan, saya akan huraikan. Kita akan bagi balik link yang telah kita huraikan itu, supaya masyarakat, supaya para asatizah tidak bercakap di belakang dan memberi pahala kepada saya dan tuan menerima dosa. Maka kita mengatakan ittaqillah kepada orang yang buat tajuk, kepada orang yang menyebarkan video ini, dan kepada penghurainya dan kepada penyokong-penyokongnya, supaya kita kena ingat, kita ni akan berhadapan dengan di hadapan Allah Azza wa Jalla setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita tulis. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka saya mengatakan video itu ialah yang mengelirukan masyarakat, kerana bila orang tengok je tajuk, masyarakat tergambar dalam kepala mereka bahawa saya salah seorang daripada orang yang mengelirukan masyarakat, sedangkan kita hanya menjelaskan kepada masyarakat. Jadi bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita tidak menjadi muflis di akhirat nanti. Supaya kita tidak jadi muflis di akhirat nanti, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada benda-benda yang tak faham, hubungi saya, insya-Allah kita bertemu dan kita berbincang. Kalau saya tersilap, saya tarik balik. Tetapi kalau tuan yang buat silap, tarik balik melalui video yang lain bahawa tidak sebagaimana yang difahamkan itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.